السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, bukan Imam Maghrib tadi, imam yang lain-lain. Yang berbahagia tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini diizinkan Allah kita berada di dalam taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan kita akan dapat syurga yang sebenarnya nanti di akhirat. Kerana kita bukan lama benar nak duduk dalam dunia ni. Tak lama lagi kita akan kembali ke akhirat. Dan di sana ada dua tempat. Satu tempat nikmat, lagi satu tempat azab. Pilihlah mana hendak. Allah dah khabar dalam Quran, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Setiap minggu baca di tu Imam surah Al-Insan. Inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami tunjukkan kamu jalan. Sama ada kamu nak menjadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. It is all up to you. Make your choice. Nak jadi orang kufur, ini jalannya. Nak jadi orang yang syukur, jalannya. Kalau nak jadi orang syukur, kena beriman dan beramal soleh. Nak jadi orang kufur, kufur dan maksiat. Dapatlah jadi orang yang kufur. Terpilih, mana tak? Allah bagi pilihan. Dengan ikhtiar, dengan usaha. Nak syukur, jadi orang yang bersyukur. Beriman dan beramal soleh. Dijanjikan syurga. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan syurga. Apa kata Allah? Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh,
mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi nak masuk syurga syaratnya dua aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Apa kata beriman? Percaya betul-betul nak rukun iman yang 6 tu. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Mesti 100% percaya pada rukun iman tu. Rukun iman ada 6. Kita dah terjah 2 waktu ngaji tu. Rukun iman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Keempat, percayakan kitab-kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qada. Percaya betul-betul 100%. Itu beriman. Tapi kalau beriman saja tak cukup, kena beramal soleh. Apa arti beramal soleh? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Kalau tak ikut cara Islam, tak terima dari Tuhan. Mesti ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, perjuangan cara Islam, pendidikan cara Islam, kemasyarakatan cara Islam, kenegaraan, semua cara Islam. Baru namanya amal soleh. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Apa kata Allah? Baca surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong dan golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi masuk neraka. Sama nak angkat tangan? Tak nak rugi, kena ikut cara Islam. Baru dapat syurga ya. Baik, untuk malam ini tanpa banyak pun mukaddimahnya, kita baca kitab senang. Ya, siapa ada yang rumi buka muka surat 136. Akhir saya datang ni 19 bulan 10. Bulan 11 tak datang. Kerana ada perkara yang berlaku pada diri saya, pada keluarga saya. Saya kena pergi masa itu baru sakit baru. Pergi ke hospital malam tu. Tak datang kemarin. Lepas tu 2-3 hari lepas tu baru meninggal. Ya. Jadi bulan 11 tak datang. Bulan 12 baru datang ni hari ni. 21 bulan 12 baru datang ya. Baik. Jadi buka surat 136 Hikayat. Tajuknya bagi dia yang tak ada kitab tu, tajuknya kelebihan semayang fardu ya. Kelebihan semayang fardu. Semayang 5 waktu tu. Apa kelebihannya? Semayang tu apa? Hukum dalam Islam. Kan dalam hadis ada sebut as-salatu ibaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semayang itu tiang agama. Siapa telah mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Siapa meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama, meruntuhkan agama. Ya. Orang yang tak semayang tu peruntuh agama. Kita ingat peruntuh agama tu Benjamin Netanyahu. Kita ingat George Bush. Kita ingat Ashin Wiratu. Sami Burma tu. Sami Siam, Sami di Burma tu. Itu penentang orang Islam dekat, pembunuh Rohingya tu. Kita ingat itu jadi peroboh agama. Rupanya Nabi tak sebut nama itu. Peroboh agama itu ialah orang yang tak semayang. Siapa tak semayang tu? Anak-anak kita kadang-kadang. Peroboh agama itu. Isteri kita, kita tidur semantai dengan isteri, dengan peroboh agama. Suami kita jadi benih kepada anak-anak kita. Jadi peroboh agama. Rupanya dapat benih peroboh agama. Keluarga kita, cucu kita, anak saudara kita dan sebagainya. Jadi peroboh agama tu orang tak semayang ya. Jadi baik itu kita kena dirikan semayang. Wajib. Allah dah turunkan 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima hukum itu meliputi segenap aspek kehidupan. Tak ada yang ketinggalan. Mesti ada 5 hukum. Baik, untuk malam ni kita sambung. Hikayat. Tajuknya bawah sekali tu. Yang tengok bawah sekali ya. Hikayat. Jumpa. Yang Jawi jumpa. Saya tahu lupa nak cek muka surat berapa Jawi. Berapa? 74. Tu Jawi.
Hikayat tulis ya. Lalu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lalu satu tempat. Atas satu Korea, kampung. Korea tu kampung. Dan ni Korea. Korea putih-putih umpamanya. Bukan Korea. Korea tu pembaca Quran wanita. Dia panggil Korea. Ini Korea tu kampung. Ya. Lalu Nabi Isa alaihissalam atas satu Korea ataupun kampung yang banyak pohon. Banyak pokok-pokok. Pokok kurma ada, pokok zaitun ada, pokok anggur ada, pokok tin ada. Banyak pokok-pokok itu. Ya. Yang banyak pohon kayunya. Dan air sungainya. Air sungainya pun melempar-lempar. Banyak airnya. Ngalir aja. Ronih aja airnya. Maka memulia akan dia, ya, memulia akan dia oleh ahli Korea tu, ahli-ahli kampung tu memuliakan dia, sambut dia dengan baik. Maka takjub Nabi Isa, takjub tu heran, takjub ya, heran Nabi Isa alaihissalam daripada baik taat mereka itu. Yang muliakan dia tu. Sila tuan. Ya? Muliakan dia. Salam kerja benar. Jadi heran dia. Baik benar orang kampung tu. Ya? Takjub dia. Ya? Daripada taat mereka itu. Kemudian lalu pula Nabi Isa atas Korea itu. Kemudian daripada 3 tahun. 3 tahun lepas itu dia lalu balik ke kampung itu. Datang balik ke kampung tu. 3 tahun lagi lepas itu. Maka melihat ia akan pohon kayunya sudah kering. Tengoknya pohon kayu terkering. Dah dibani. Tahu bani tak? Ya Allah. Tak kerti bani orang. Di Ayu Kuning ada satu kampung namanya kampung Bani. Bani orang tu. Bani orang tu ketika pokok kering, pokok dah mati. Itu Bani. Ini banir ya. Sudah kering. Dan air sungainya sudah kering. Tak ada air sungai dah. Beli berhambat atas sungai tu. Air dah tak ada. Dan Korea itu sudah binasa. Kampung tu dah binasa. Tak ada lagi orang pun tak ada. Siapa pun tak ada. Maka takjub Nabi Isa daripada demikian itu. Heran dia. Baru 3 tahun aku lalu elok maju kampung ni. Subur tanahnya, pokoknya banyak, airnya banyak. Orangnya baik-baik belaka, memuliakan dia. Ini siapa pun tak ada. Dah kering kampung tu. Takjub dia, heran dia. Maka takjub Nabi Isa daripada demikian itu. Maka mewahyu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wahyu. Jadi Nabi atau Rasul. Dia tu dapat wahyu, dapat berita dari Allah Ta'ala. Apa saja yang dia masalah yang dihadapinya Allah selesaikan melalui wahyu ya. Kalau dia Rasul dan Nabi ya. Dapat wahyu. Mewahyu akan dia oleh Allah Ta'ala. Mewahyu Allah Ta'ala daripadanya. Apa artinya? Sesungguhnya telah lalu atas Korea itu seorang lelaki yang meninggalkan semayang. Lelaki itu tak semayang. Ya, orang semayang dia naik aja. Orang azan buat tak kerti je dia. McDonald je dia. Tu lelaki itu. Lalu ke itu. Lalu aja. Orang tu tak semayang. Maka membasuh ia akan mukanya daripada air sungainya. Orang tak semayang tu singgah di sungai tu dia masuk mukanya. Ya. Membasuhkan akan mukanya pada air sungainya. Maka kering. Kering airnya. Langsung kering airnya. Dan kering pohon kayunya. Udah tak berayu. Pokok-pokok kayu kering lah. Itu yang jadi banyak tu. Tak berayu. Mati lah semua. Kering pohon kayunya. Dan binasa Korea itu. Kampung itu makin lama makin kosong. Makin kosong. Tak ada orang dah. Kenapa? Pokok tak ada. Air tak ada. Bahan minuman tak ada. Jadi siapa nak boleh duduk di kampung macam tu? Ya. Tinggal kampung tu. Itu Allah merayu kepada dia.
Maka kering airnya dan kering pohon kayunya dan binasa Qaryah itu. Firman-Nya, hai Isa. Kata Allah mengaku kepada Nabi Isa. Hai Isa. Apa dia? Tatkala adalah meninggalkan sembahyang itu sebab bagi binasanya agama, adalah ia adalah ia sebab bagi binasanya dunia, binasanya dunia dan negeri. Sebab dekat nak kiamat esok tak ada orang sembahyang. Tak usah nak sembahyang, baca Quran tak ada. Quran boleh hilang. Tulisan-tulisan dalam Quran tu hilang. Bila buka Quran dekat-dekat nak kiamat esok lah, bukan kejap ni Quran dah tak ada tulisan lagi dah. Buka-buka kertas aja dia. Akhirnya seorang pun tak nyebut nama Allah. Bila ketika itu barulah Allah panggil Israfil, apa buatnya? Untuk meniup sangkakala. Ketika dah dekat benar kiamat itu. Dah dekat nak kiamat, ditiup sangkakala. Maka turunlah tanda-tanda besarnya. Di antaranya apa? Matahari terbit dari barat. Manusia dah tak ada nyebut nama Allah lagi. Kaya raya pula tu, nak zakat pun tak ada tempat nak menyalurkan zakat. Semua kaya raya pula ke? Perempuan pula ramai. Nisbah antara perempuan dan lelaki berapa? Seorang lelaki 50 orang perempuan. 1:50. Itu dekat nak kiamat tu tahu. Begitulah. Makin lama makin jauh. Nabi dah sebut, la yabqa minal iman illa ismun. Akhir zaman tu tidak ada lagi orang yang dikira sebagai beriman, melainkan nama aja. Nama orang beriman. Nama Ibrahim, hebat nama tu. Muhammad, nama Muhammad, nama orang beriman lagi tu. Tapi yang ada nama aja. Nama Ibrahim tapi panggil macam Abraham. Nama Jafar tapi panggil macam Jeff. Dan sebagainya. Nama aja dah. Wala minal Islam illa rasmun. Tak ada daripada Islam melainkan ada tanda lambang-lambang je ada. Yang ada dalam Islam tu lambang je. Masjid banyak tapi masjid tak ada jadi tempat menerima hidayah. Masjid tempat mereka mencari harta benda, tempat bergaduh, tempat mencari kemuliaan, tempat kebanggaan. Itu akhir zaman tu dekat nak apa tu ya. Udah tak ada lagi orang menyebut nama Allah, maka ditiup sangkakala yang pertama. Israfil mentiup sangkakala yang pertama. Bila tiup sangkakala yang pertama tu semua menjadi huru-hara yang dahsyat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, kata Allah. Pada hari itu mereka dah tak kenal dengan saudara-saudara dia, lari daripada saudara-saudara dia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, dengan saudara-saudara pun lari, abang lari, adik-beradik lari, semua lari. Tanda berhampiran dengan dia ya. Wa ummihi wa abihi, mak pun tak ingat, bapak pun tak ingat. Walaupun sekarang ni kita mak bukan main sayang ya. Saya udah tua ni dengan mak masih ingat lagi. Kita sayangkan mak kita. Apa-apa hal pun mak esok tak ingat ke mak tau. Dengan mak pun tak ingat dah. Wa sahibatihi wa bani, dan sahabat-sahabat dan juga anak-anak dia tak ingat lagi dah. Sahabat pun tak ingat. Geng-geng Otak Channel tak ingat lagi dah. Tahu geng Otak Channel? Di bawah target tu. Asyik bagi dia tu. Dah tak kenal lagi dah. Tak ingat lagi dah ya. Anak-anak pun dah lupa. Walaupun tinggal anak seorang je, lupa seorang. Anak-anak pun lupa. Kalau seorang pun anak pun lupa. Lagi kalau ramai. Hari kita kalau ramai anak pun kita ingat. Belah-belah anak pun kita ingat. Orang ni sini, orang ni nama, orang ni jadi menteri, orang ni jadi doktor, orang ni jadi peguam. Kenal pula, ingat pula mana. Masa itu seorang anak pun tak ingat dah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada ketika itu masing-masing hanya mengikut keadaan diri dia. Hura-hara, apa nak jadi lepas ni? Lepas ni apa? Takut itu je konten. Itu dekat nak kiamat tu. Lepas itu baru Allah perintahkan tiup sangkakala yang kedua. Dah lepas hura-hara tu, tiup sangkakala yang kedua. Ditiup sangkakala yang kedua. Itu berlaku goncangan yang amat dahsyat. Al-Qaryah.
Penggegaran. Mal qari'ah. Apa itu penggegaran? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa yang dikatakan penggegaran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia-manusia berterbangan seperti kalkatu. Tahu kalkatu? Ya, ada orang nak kalkatu terbang lah. Mana apa je? Mana apa kalkatu terbang? Tak tentu halal. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang berlanggar sama dia mana. Kalau orang tepi sungai lagi senang. Ada kulu, keliok, kedarat, kebaru. Ada yang kulu, keliok, kedarat, kebaru. Itu kalkatu. Siapa nak jadi Superman atau Super Lady, tunggu dekat nak kiamat besok. Terbang. Bukan dia terbang, diterbangkan. Itu dekat kiamat. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Ketika itu gunung-gunung atau bukit-bukit seperti bulu yang dihamburkan. Bukit tu berat, tapi dia macam bulu yang dihamburkan. Macam mana jatuhnya? Melayang aja, ya? Menandakan angin yang dahsyat. Itu ketika hari kiamat berlaku dah. Goncangan yang dahsyat. Dalam ayat lain apa kata Allah? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat, lalu mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat, semua terpancut belaka. Batu terpancut, besi terpancut, biji terpancut, temaga terpancut, meh terpancut, habis terpancut belaka. Wa qala al insanu ma laha. Berkata manusia ni, ma laha. Orang Arab kata ma laha tu, kita tidak ma laha. Orang Arab kata ma laha, apa ni? Orang Arab. Kita apa yang kau main? Agaknya lah ya. Orang betul-betul ni. Jangan kata. Apa yang kau main? Itu orang betul-betul. Kalau di Tamil Nadu, apa kata? Ya nadai agaknya. Kalau di Beijing, cemeh agaknya lah ya. Saya tu kan tahu cakap Cina pun. Kalau di England, macam mana? Apa cakapnya? Kalau di England? Loh, dia tak kerti orang putih kan? Cakap pindah dulu. What is happening, man? Tengok dia. Betul dah. Malaha tu. Wa qala al-insanu malaha. Itu berlaku hari kiamat. Dekat dulu itu kiranya kematian total. Sebelum itu banyak berlaku. Dajjal timbul dan sebagainya. Turun Nabi Isa dan sebagainya. Itu dia. Jadi ini cerita tadi ya. Hai Isa, tatkala adalah meninggalkan sembahyang itu sebab bagi binasa agama, adalah ia sebab, dia juga sebab bagi binasanya negeri. Kalau Malaysia ni semua orang tak sembahyang tu, binasa lah tu ya. Sekarang ni ramai tak? Mana ramai orang sembahyang ke orang tengok wayang? Yang ramai sembahyang ke tengok wayang? Tengok wayang lagi ramai. Tambah sekarang ni pengen wayang udah ada dalam rumah. Dulu nak tengok wayang kena beli tiket. Dari mana tak payah beli tiket? Ada je dalam rumah tu cerita wayang 24 jam. Alright, itu kepentingan sembahyang ya. Tengok faedah yang nombor 2, cerita lain. Awal orang yang sujud bagi Adam ialah Israfil. Yang mula-mula sujud pada Adam tu Israfil. Israfil siapa? Peniup sangkakala. Maka dimulia akan dia Allah Ta'ala dengan bahawa disurat akan Al-Quran di antara dua matanya. Apa Israfil itu disuratkan Al-Quran antara dua mata itu ada Quran situ ya. Situ si Israfil. Peniup sangkakala tu. Allah muliakan dia antara dua matanya. Maka ini dengan satu sujud. Bila satu sujud aja. Tahiyat bagi makhluk. Lepas sujud dia tahiyat. Tahiyat apa? Memuliakan. Sebab kita masuk masjid ada sembahyang apa keluarnya? Tahiyatul masjid. Apa itu tahiyatul masjid? Memuliakan masjid. Itu satu tahiyat bagi makhluk ya. Maka betapa hal dengan orang yang sujud. Yang sujud bagi Allah. Bagi Allah beberapa sujud kerana ibadat. Kalau kita rajin sujud lagi lebih banyak lah. Iaitu pun Allah muliakan. Sekali sujud aja. Allah muliakan. Ada Quran di antara dua mata tu. Di dahi tu tertulis Quran tu.
Allah muliakan dia. Dan dia dapat pula tugas meniup sangkakala. Betapa kalau kita boleh bangun tengah-tengah malam, banyak sujudnya. Itu sebab sahabat-sahabat dulu, tuan-tuan dan perempuan, paling malas, paling curut, paling tak guna, paling berat tulang, dia sehari semalam, dia semayang sunatnya, ya, 100 rakaat. Kita kalau 100 rakaat semayang macam mana? Main sunatnya. Kalau kita 100 rakaat macam mana? Gila kita tu ya. Tak ada kerja lain nak semayang je kan. Sahabat dulu orang itulah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf. Paling malas, paling sikit, paling kudi, paling koyok, 100 rakaat sehari malam. Itu hebat sahabat. Sebab tu nak Nabi puji sahabat. Apa kata Nabi? Ashabi kan nujum. Sahabat aku seperti bintang di langit. Bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut mana-mana sahabat, nescaya kamu akan dapat petunjuk. Mana ikut? Mana-mana Abu Bakar ikut dapat petunjuk. Umar ikut dapat petunjuk. Osman ikut dapat petunjuk. Abdul Rahman bin Auf dapat petunjuk. Siapa saja ya? Itu sahabat-sahabat ya. Apa kata sahabat? Mereka yang hidup sezaman dengan Nabi dan beriman. Itu sahabat. Kalau sezaman aja tak beriman, bukan sahabat. Abu Lahab bukan sahabat. Abu Jahal bukan sahabat. Abdullah bin Ubay bukan sahabat. Ini yang betul-betul beriman. Itu dipanggil sahabat ya. Baik. Itu seperti bintang di langit. Itu Israfil sekali sujud aja pun dapat kemuliaan dari Allah SWT. Betapa kalau dia boleh banyak sujud. Itu sebab dia suruh kita semayang sunat banyak. Kalau kita baca kitab ni, kita inilah kita baca ni. Satu hari paling komannya kita semayang sunat 12 rakaat. Itu paling sikit lah tu. Boleh tak? Senang aja ya. Kalau 2 rakaat senang je lah. Ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas apa? Sebelum asar, 2 rakaat sebelum isyak, 2 rakaat sebelah maghrib. 12 tu. 6 kali. Itu paling common. Tapi kalau tidak akan banyak, buatlah banyak-banyak ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 6 rakaat selepas maghrib. Anda menunggu isyak kalau tak ada mengaji lah. Ada macam-macam sayangnya. Lepas tu sebelum isyak 2 rakaat lagi, lepas isyak 4 rakaat. Betul tengah malam bangun lagi semayang ya. Witir dan sebagainya. Itu paling sikit tu. Jangan dengar sunat terjuih bibi Allah sunat kau wajib ni. Yang ambil apa tu lah. Bukan tentu lah orang lain. Dengar sunat tu wajib je lah, sunat kau wajib ni. Sebab tu dia semayang sunat kadang doa cita tak baca. Lepas takbir Allahu Akbar tu bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah tak baca. Ada ke dalam kitab nyuruh apa tu? Tuan-tuan, ada kalau kita kata maka sunatlah kamu jangan baca doa cita ketika semayang sunat ada. Kalau ada tunjuk kepada saya boleh tukar fikiran. Serapa aja semayangnya, peraturannya sama aja. Cuma jenis semayangnya tu sunat. Itu kadang-kadang kita baru baca Malik yang dia dah rukuk dah. Pasal apa? Tak ada baca doa cita. Terus Allahu Akbar betul terus baca Fatihah aja. Surah tak baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul dah. Terus rukuk. Tak nak baca surah. Sunat katanya. Padahal serupa aja. Baik semayang sunat, baik semayang wajib, peraturannya sama aja. Yang sunat tu kena buat juga. Sunat dalam sunat tu kena buat. Doa cita kena baca, surah kena baca. Kemudian tasbih kena tasbih ya. Dan sebagainya. Peraturan-peraturannya kena apa? Ini kadang-kadang tomak ninah pun tak ada. Iktidal, berapa orang yang tak ada tomak ninah. Sami Allah liman hamidah. Semua terus sujud balik. Berhenti bila. Macam mana nak dapat pahala? Macam mana nak ikut para sahabat? Alright, tengok ni, faedah.
Awal-awal orang yang sujud bagi Adam ialah Israfil. Maka dimuliakan akan dia Allah Ta'ala dengan bahawa disuratkan akan Al-Quran di antara dua matanya. Maka ini dengan satu sujud. Satu sujud tahiyat. Sujud tu dia memuliakan Allah, itu bagi tahiyat. Bagi makhluk. Dia memuliakan makhluk, bukan memuliakan Allah. Memuliakan Adam. Adam tu makhluk. Jadi dia tahiyat bagi makhluk tu. Itu pun dapat kemuliaan. Maka betapa hal dengan orang yang sujud bagi Allah. Beberapa sujud kerana ibadah. Malam-malam bangun tahajud. Malam-malam semayang macam-macam. Semayang hajat. Semayang istikharah. Semayang tasbih dan sebagainya. Macam-macam jenis semayangnya. Dia sujud kerana nak beribadah. Maka adakah tiada disuratkan makrifah. Apa tu makrifah? Kenal. Dia kenal betul kan Tuhan. Ini banyak orang mengaku diri makrifah tapi tak semayang. Orang yang makrifah itu dikenal Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah berkuasa di atas setiap sesuatu. Itu orang makrifah betul-betul. Takutkan Allah. Kasihkan Allah. Nak minta hanya pada Allah Ta'ala saja. Bila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Itu orang makrifah betul-betul ya. Kenal betul-betul dengan Allah. Bukan pura-pura kenal. Ini makrifah betul. Itu tanda makrifah ya. Maka adakah tiada disuratkan makrifah dan iman pada hatinya. Maka apabila sujud seorang berkata apa? Berkata syaitan. Hai, kata syaitan. Hai. Apa? Wailana. Hai, ya wailana. Celaka aku ni. Wail tu celaka tau. Wail tu satu lembah dalam neraka Jahannam. Itu dipanggil wail. Celaka, tempat celaka. Satu lembah dalam neraka Jahannam, kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi, makan masa 500 tahun penerbangan. Siapa teringin dengan wail? Angkat tangan. Itu wail. Di 500 tahun. Itulah untuk mereka-mereka yang apa? Mereka-mereka yang lalai dalam sembahyang, dia masuk ke dalam wail. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Yang mengumpat-ngumpat, mengiring-iring harta. Wailul likulli humazatil lumazah. Lagi untuk siapa? Yang menipu timbang. Dia jual ikan tipu timbang. Tahu? Ada tak orang jual ikan dulu market? Nipu timbang je. Nanti akan masuk ke neraka wail. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu wail ya. Wailul lil mukazzibin allazina wailul lil mukazzibin. Maka wail bagi mereka yang berdosa-dosa. Itu wail ya. Itu ni wailana, ya wailana. Wahai nak wail. Lagi apa? Hai kebinasaanku. Binasalah aku ni. Hai kebinasaanku ni ya. Lagi apa? Disuruh anak Adam dengan sujud. Maka sujud ia. Maka baginya syurga. Kata dia syaitan apa tadi? Kata dia syaitan tadi, disuruh anak Adam sujud, dia sujud, maka dapatlah dia syurga. Dan disuruh akan daku dengan sujud, maka tiada aku sujud. Maka bagiku neraka, kata syaitan tau. Dia pun tahu dia akan masuk neraka. Itu syaitan. Iblis lah syaitan tu. Iblis tu ketua segala syaitan-syaitan. Dipanggil Iblis. Asalnya bukan namanya Iblis tu. Asalnya namanya Azazil. Azazil tu, Azza tu artinya mulia. Paling mulia. Allah itu nama Allah tu. Allah Azza wa Jalla. Azza tu artinya mulia. Wa tu dan. Jalla tu agung. Allah maha mulia lagi maha agung. Iblis pun begitu juga asalnya. Azazil. Paling mulia. Bila dia tak nak sujud pada Adam, tukar nama kepada Iblis. Siapa nukarnya? Allah nukarnya. Apa kata Allah? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam
Fasajadu illa iblis. Kejap-kejap itu tukar nama. Illa iblis, melainkan iblis. Wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami perintahkan malaikat-malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud. Fasajadu, semua sujud. Tadi kecuali illa iblis, melainkan iblis. Ngapa dia tak sujud? Aba wastakbar. Dia engkar lagi takabur. Jadi siapa takabur maknanya dia mewarisi sifat iblis. Karena yang makhluk yang pertama takbur iblis lah. Sebelum takbur iblis apa? Ujub. Itu ada cerita dalam kitab ini lah. Ketika kau baca ceritanya macam mana ujub. Tapi tak ketara. Masih itu je dia cerita. Ada seorang malaikat. Ini cerita tentang ujub ni. Tahu? Ada seorang malaikat. Dia pergi naik ke langit. Di bedik-bediknya Lauh Mahfuz di langit tu. Untuk mengetahui nasib makhluk-makhluk langit tu. Semua dia tulis di Lauh Mahfuz tu. Cari tengok satu malaikat tu. Di atas langit tu. Tengok-tengoknya. Ada tertulis di Lauh Mahfuz tu bahawa salah seorang daripada penduduk langit tu akan menjadi kafir dan terus masuk neraka selama-lamanya. Penduduk langit tu. Tapi tak sebut nama. Dia pun boleh risau. Naik ke langit dia tampil yang nangis. Ngobak. Meraung. Nangis dia. Nangis. Malaikat lain tanya lah. Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu mengobak? Kenapa kamu meraung? Apa jawabnya? Kita ni salah seorang kita ni akan jadi kafir dan masuk neraka tahu. Mana kamu tahu? Ya aku tengok di Lauh Mahfuz. Dengar itu semua menangis belakang. Malaikat ni mana pernah derhaka dengan Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia mana pernah derhaka dengan Allah Ta'ala. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya? Nangis belakang malaikat tu. Udah menangis mereka bermesyuarat. Apa kita nak buat ni? Jadi ada seorang mencadangkan. Mari kita panggil Tok Guru kita. Suruh dia doa untuk kita. Kita jumpa dengan Tok Guru kita. Masa itu Tok Guru dia siapa? Iblis lah Azazel tu. Jadi Tok Guru dia. Syekh dia. Pergilah mereka jumpa dengan Iblis. Iblis pun dengar itu. Okay, no problem. Agaknya lah begitulah. No problem. I can help you. I can pray for you. Katanya, agaknya. Kemudian pergilah jumpa. Masa yang ditentukan dia jumpa. Bila jumpa, dia pun doa. Yang lain doa amin je. Dia doa. Doanya pendek je. Allahumma la taghdab alaihim. Itu doanya. Dalam kitab ini ada ni nanti kita baca insya-Allah ya. Allahumma la taghdab alaihim. Kalau saya baca apa itu tak faham. Tengok jari saya. Allahumma la taghdab alaihim. Tengok ni. Allahumma la taghdab alaihim. Ada tak yang tak kena doa tu? Ada tak yang tak kena doa tu? Siapa? Tukang doa tu lah. Allahumma la taghdab alaihim. Ya Allah jangan kamu murka ke atas mereka. Patutnya doanya Allahumma la taghdab alaina. Ya Allah janganlah kamu murka ke atas kami. Tapi doa yang lain. Dia rasa diri dia tak ada apa-apa. Itu dia ujub. Dia heran diri dia. Dia rasa diri dia tu bukan perlu berdoa. Allahumma la taghdab alaihim. Katanya. Ya Allah janganlah kamu murka kepada mereka. Dan Allah kabulkan doa itu. Akhirnya apa? Allah murka kepada yang tukang doa. Yang lain semua tak ada dapat kemurkaan Allah. Itulah bila murka masa itu tak ada apa-apa berlaku. Baliklah masing-masing. Malaikat membalik, iblis membalik. Lepas tu bila diperintahkan dia supaya sujud pada Adam, dia tak nak sujud. Itu yang dia terus jadi iblis ya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ayat ada sini pun ya. Ada ni lepas ni bawah ni insya-Allah ya. Tapi tak ada bukan cerita itu. Ayat tu aja ada tu ya. Jadi sebab tu Allah murka dengan dia. Kenapa? Kerana dia ujub. Dia merasa diri dia tu tak payah berdoa. Dia merasa diri dia tak perlu doa. Itu damai tu bukan aku ni ya. Tu ujub. Ya. Itu dia. Mana dia? Maka sujud ia
Maka baginya syurga, dapat syurga. Dan aku ni suruh sujud tak nak sujud, maka dapat aku neraka, ya. Seperti firman Allah Taala, ini ayat tadi. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Artinya, dan bukan cerita tu nak ceritakan sebab apa namanya iblis masuk neraka, ya. Nak cerita tu. Dan sebut olehmu hai Muhammad akan waktu kami berkata kepada malaikat, sujud olehmu bagi Adam, maka sujud mereka itu melainkan iblis. Iblis tak nak sujud. Enggan dia, aba wastakbar, engkar dan takabur, ya. Enggan dia daripada sujud dan takabur, ya. Dan adalah ia daripada orang-orang kafirin. Kafirin tu orang kafir yang ramai ada kafirin. Kalau seorang panggil kafir, kalau seorang perempuan kafirah. Ini kafirin ramai. Jadi golongan orang yang kafir, ya. Alright. Akan datang kita akan baca siapa iblis itu. Siapakah iblis itu? Ini mungkin ada cerita tu sini. Saya pun tak tahu. Tengok. Ada pun memang ada. Ini doa pun ada depan muka sebelah tu. Tengok doanya, Allahumma la taghdab alaihim. Ada tak? Itu ada. InsyaAllah bulan depan kita baca tu. Bukan tak bulan depan. Tahun depan. Tahun depan kita akan baca cerita iblis tadi, ya. Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan untuk malam ini, ya. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Mana setuju lah tu? Alright. Setuju lah ke? Alhamdulillah. Kalau ada nak bangkang, saya terima. Kalau betul bangkangannya tu, kalau ada dalil dan sebagainya, saya terima. Tak ada. Kalau tak ada, has anybody got any problem? Ada siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga tuan-tuan dan puan-puan? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Mana dapat? Mana cari? Hanya ada di surau